Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 816. Antara paparan utama. Mewah, Mafi dan FDI. Siapa syaitan yang berwajah manusia itu? Siapa sebenarnya yang sedang bersandiwara? Muhyiddin menderhakai perlembagaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Kerajaan Perikatan Nasional menerima hakikat mengenai situasi ekonomi negara yang semakin buruk. Beliau berkata kerajaan wajar bersikap lebih telus dan perlu mengakuinya dan bukan cuba untuk menafikan perkara itu. Dari segi ekonomi, apa strateginya? Dia banyak memberi gambaran atau bayangan bahawa semuanya baik, ujar Ketua Pembangkang itu dalam satu kenyataan di Facebooknya. Kalau kita mula dengan kenyataan yang palsu, strategi akan terkesan. Apa salahnya kita katakan, ya, kita tidak berjaya menarik pelaburan dan oleh demikian, kita akan ada beberapa langkah baru untuk menarik pelabur, katanya. Beliau berpendapat tindakan kerajaan ini akan menyebabkan merudumnya lagi ekonomi negara kita. Namun, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mendakwa dalam tulisannya di LinkedIn bahawa pelaburan dalam negara kekal tinggi pada tahun 2020 sebanyak 109.8 bilion ringgit melibatkan hampir 3,000 projek dalam pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama untuk 9 bulan pertama tahun 2020. Siapa yang bercakap benar? Mari kita lihat faktanya. Menurut United Nations Report on Trade and Development UNCTAD, Malaysia kehilangan pelaburan langsung asing pada kadar yang lebih buruk berbanding negara jirannya dan seluruh dunia semasa dilanda wabak 2020. UNCTAD memutuskan bahawa FDI Malaysia tahun lalu jatuh sebanyak 68% dari tahun 2019 dan berjumlah hanya 2.5 bilion US dollar, kira-kira 10.10 bilion ringgit berbanding dengan wilayah ASEAN yang rata-rata kehilangan hanya 31%. Di seluruh dunia, semua FDI menguncup sebanyak 42% dari 1.5 trilion US dollar pada tahun 2019 menjadi 859 bilion US dollar pada tahun lalu. Di kalangan negara-negara ASEAN, Singapura, Indonesia dan Vietnam turut mencatatkan penguncupan masing-masing sebanyak 37%, 24% dan 10%. Data tersebut menunjukkan hanya Filipina satu-satunya negara di ASEAN yang naik FDI-nya sebanyak 29%, manakala Vietnam pula paling sedikit jatuh iaitu hanya 10% untuk tahun 2020. Namun, para Menteri Perikatan Nasional yang tidak mengerti bagaimana hendak mentadbir urus ekonomi negara sibuk menambah kosmetik kepada kementerian masing-masing. Malangnya, hasil cubaan mereka sangat menjengkelkan. Contohnya, selama ini Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani atau Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry dikenali sebagai MOA. Kini ia menjadi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau Ministry of Agriculture and Food Industry, MAFI. Syarian Jom Channel mendapati dalam bahasa Urdu, MAFI bermaksud worthless atau tiada nilai. Tentu senyum sumbing rakan kita dari India apabila nama kementerian tersebut diperkenalkan kepada mereka. Sementara itu, dalam bahasa Arab pula, ia bermaksud there is nothing atau tiada apa-apa atau kosong. Sebelum ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air cuba ditukar kepada Ministry of Environment and Water, MEWA. Namun, setelah ditegur bahawa MEWA dalam bahasa Kelantan bermaksud bodoh, cubaan mengubah nama itu dihentikan. Bagaimana kita hendak menarik pelabur asing jika nama kementerian pun tunggang langgang? Nama-nama baharu itu hanya menambah kepandiran pemimpin yang hasilnya menghina kebijaksanaan rakyat. Seolah-olah pengalaman dasar tiru suara Doraemon yang ditertawakan seluruh dunia itu tidak mengajar mereka menjadi lebih cerdik.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 91 yang maksudnya sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil? Sebelum menjadi kerajaan, PAS berpegang teguh kepada ayat dalam surah tersebut. Ahli Parlimen PAS Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, judi berlesen atau tidak adalah haram, ibu segala jenayah. Perolehan cukai tidak menghalalkan aktiviti judi yang haram pada agama meskipun halal. Pada undang-undang negara, malah ia menjadi baja menyuburkan judi tidak berlesen pula. Tidak sepatutnya kebenaran yang diberikan bagi menjalankan aktiviti ini secara sah di sisi undang-undang untuk memenuhi kehendak dan hak sebilangan orang dibiarkan sehingga merosakkan pula masyarakat dan negara. Beliau berkata semua bentuk perjudian tanpa mengambil kira sama ada ia dijalankan secara berlesen ataupun tidak hendaklah diberikan perhatian yang serius. Justru saya mendesak kerajaan supaya menyelaras dan mengetatkan semua undang-undang yang berkaitan dengan perjudian di negara ini ke arah menjadikan aktiviti ini sebagai suatu jenayah pada masa hadapan, selari dengan apa yang Allah sifatkan perbuatan ini sebagai rijsum min amali syaitan, adalah kotor dari perbuatan syaitan, tegasnya. Begitu gigihnya pemimpin PAS dan para walaun mengecam kerajaan Pakatan Harapan berhubung dengan kegiatan judi dan arak sehingga Ahli Parlimen Amanah Shah Alam Khalid Abdul Samad digelar Khalid Carlsberg. Perbuatan mereka seolah-olah Khalid yang membina kilang tersebut di Shah Alam. Namun setelah memegang kuasa, PAS membisu 1000 kata apabila Kerajaan Perikatan Nasional memutuskan bir dibenarkan dijual di kedai runcit dan sebanika. Ini berikutan pengumuman Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang memaklumkan bir tidak tersenarai minuman keras yang memabukkan, lapor beberapa media. Belum lagi selesai isu arak, tiba-tiba Senator DAP Liu Chintong mendedahkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah meningkatkan kekerapan cabutan khas ramalan nombor 4 digit daripada 8 kali pada tahun 2020 kepada 22 kali pada tahun 2021. Kata Chintong, Kerajaan Perikatan Nasional mengembalikan semula jumlah cabutan khas itu seperti zaman Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini iaitu 22 kali setahun. Saya sarankan agar kerajaan ikut langkah Kerajaan Pakatan Harapan dahulu dan kurangkan kekerapan cabutan khas ramalan nombor 4 digit, tegasnya. Itulah kebejatan pentadbiran Perikatan Nasional di bawah kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disokong Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Malah bagi Hadi, kerja syaitan itu bukan sahaja mengajak manusia untuk berjudi dan minum arak, tetapi ia termasuk berbisik kepada generasi muda Islam yang tidak mendaftar untuk mengundi. Kita menyaksikan kebencian terhadap politik berlaku kerana terpengaruh dengan syaitan berwajahkan manusia, termasuk umat Islam sendiri yang digerakkan oleh dalang-dalang mereka. Hari ini di negara kita dapat menyaksikan bahawa kaum Melayu yang beragama Islam paling lemah mendaftar untuk menjadi pengundi kerana berjaya dirasuk oleh syaitan-syaitan warisan penjajah dahulu. Dalam keadaan bangsa lain yang bukan Islam pula saling berlumba dengan mengambil peluang untuk merampas kuasa politik, kata Hadi. Berat fitnah Hadi kali ini. Fikirlah siapa yang merampas kuasa menerusi tebuk atap pada Februari tahun lalu sehingga politik negara menjadi tidak stabil seperti sekarang. Tidakkah tindakan melantik kabinet saiz XXXL sehingga 70 ahli dan 3 duta khas Perdana Menteri yang tidak bekerja itu satu pembaziran? Bukankah pembaziran itu amalan syaitan? Justru siapakah syaitan yang berwajah manusia itu? Presiden Parti Amanah Negara Yang Berhormat Muhammad Sabu malam tadi menjelaskan bahawa keputusan Anwar Ibrahim untuk menghantar senarai anggota Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong yang menyokong pengisytiharan darurat dibatalkan dan untuk persidangan Parlimen dipanggil telah dipersetujui oleh pemimpin Pakatan Harapan. Begitu juga keputusan 3 adun dari Johor, Perak dan Kedah untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana menasihati Agong untuk menyatakan darurat, kata Presiden Amanah dalam satu kenyataan di Twitter. Difahamkan Anwar telah menghantar senarai 99 anggota Parlimen termasuk dari Sarawak kepada Yang di-Pertuan Agong pada 19 Januari lalu. 2 hari yang lalu, 3 wakil rakyat dari Pakatan Harapan mengemukakan permohonan untuk memulakan semakan kehakiman atas keputusan pemerintah untuk menuntut proklamasi darurat dan penangguhan sidang Parlimen dan DUN. Mereka adalah Adun Simpan Jeram Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub, Adun Gurun PKR Datuk Johari Abdul dan Adun Tebing Tinggi Dr. Abdul Aziz Bari.
Ciapan Muhammad atau Mat Sabu datang sehari selepas polis mengatakan mereka sedang menyiasat Anwar berhubung satu kenyataan yang meminta Yang di-Pertuan Agong membatalkan pengisytiharan darurat. Awal bulan ini, Anwar menulis surat kepada semua anggota parlimen mendesak mereka untuk menulis surat kepada Agong untuk memohon agar menarik balik pengisytiharan darurat dan meminta sidang parlimen secepat mungkin kerana ada langkah-langkah yang mencukupi untuk menahan pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Agong telah memberikan persetujuannya kepada pengisytiharan keadaan darurat untuk membendung pandemik COVID-19 yang akan berlangsung hingga 1 Ogos atau tarikh yang lebih awal jika jumlah jangkitan dapat dikurangkan. Beberapa hari yang lalu, pemimpin pembangkang mendakwa bahawa sejumlah 115 anggota parlimen menentang pengisytiharan darurat dan mahu persidangan parlimen diadakan. Dia juga telah mengajukan izin untuk memulakan semakan kehakiman untuk mencabar keputusan pemerintah untuk menuntut proklamasi darurat. Parti Islam Malaysia PAS pula menzahirkan rasa kesal terhadap barisan kepimpinan Pakatan Harapan yang kononnya terus bersandiwara politik dengan cuba menanamkan persepsi negatif di kalangan rakyat mengenai warta darurat. Persepsi kononnya warta darurat yang telah disiarkan oleh kerajaan adalah dibuat tidak selari Perlembagaan Persekutuan dengan harapan rakyat akan bangkit menentangnya, sedangkan segalanya telah diakui oleh pakar-pakar sebagai selaras dengan peruntukan-peruntukan perlembagaan, kata Ketua Penerangannya Kamaruzaman Muhammad dalam satu kenyataan di Harakah Daily keluaran 27 Januari lalu. Katanya saman yang telah dikemukakan PH terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah tidak berasas kerana Perdana Menteri boleh menjalankan fungsinya menasihati Yang di-Pertuan Agong seperti mana dalam peruntukan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Maka nasihat mengenai penggantungan sidang parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN adalah sah. Dalam pada itu, PAS menghormati hak pembangkang untuk membuat semakan di mahkamah. Malah ini menunjukkan bahawa PH yakin dengan kebebasan sistem kehakiman negara. PAS percaya dengan Badan Kehakiman Negara yang bertindak mengikut lunas undang-undang dalam menguruskan perbicaraan saman yang telah diberikan selaras dengan jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan tidak sesekali akan campur tangan dalam urusan mahkamah. Mungkin Ketua Penerangan PAS tidak pernah faham atau tidak pernah untuk cuba faham apa tujuan dan alasan yang diberikan Ketua Pembangkang dan Ahli Parlimen yang menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita mengatakan PM tidak menjalankan tanggungjawab dia. Pertama, dia dah hilang pun majoriti. Dia patut nasihat Yang di-Pertuan Agong keadaan sebenar. Kedua, kalau hendak tangani COVID, kita semua tidak kira kerajaan dan pembangkang mesti membuat persetujuan secara bersama, tegas Ahli Parlimen Port Dickson dalam satu kenyataan sebelum ini. Bagaimana mungkin hendak mendapat persetujuan bersama andai kata DUN dan Parlimen digantung oleh Muhyiddin? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah hilang jawatan sebagai Perdana Menteri boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong? Kalau benar Muhyiddin ikhlas berjuang untuk rakyat dan menghormati perlembagaan sebagaimana yang disumpahkan tatkala menerima jawatan Perdana Menteri, sudah tentu beliau akan memaklumkan kepada Agong kedudukan majoriti pada 9 Januari lalu. Tetapi ianya tidak berlaku. Ternyata Perikatan Nasional terutama ketuanya Muhyiddin Yassin telah mentadbir negara dengan melanggar kedaulatan serta keharmonian perlembagaan. Tahukah anda bahawa sebenarnya pada tanggal 9 Januari, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa beliau sudah tidak lagi memiliki majoriti sebagai Perdana Menteri. Hakikatnya Muhyiddin Yassin wajib ketika itu memaklumkannya kepada Agong. Kenapa wajib? Kerana beliau merupakan seorang Perdana Menteri yang telah bersumpah untuk memelihara perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Peguam kanan Tuan Hanif Khatri Abdullah berkata bagaimana beliau hendak memelihara perlembagaan kalau beliau sendiri tidak mematuhi peruntukan 43/4 yang mewajibkan seseorang Perdana Menteri memaklumkan kepada Agong jika sudah tiada sokongan majoriti. 11 hari bulan, Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap ke bawah duli tuanku untuk menasihati darurat. Isu darurat ni adalah satu isu berbeza. Dan keperluan darurat ni ada keperluan dia. Tapi yang menjadi isu di sini adalah niat kerajaan untuk menasihati darurat di sebalik darurat. Bukan isu darurat. Baik. Saya percaya tidak ada orang sangkal darurat. Saya percaya tidak ada orang nafikan ada kepentingan darurat. Pada 11 Januari 2021, Muhyiddin telah menghadap Agong untuk mengumumkan darurat. Darurat yang pasti ada keperluannya dan tidak pernah dinafikan. Ada kepentingannya. Isunya di sini adalah niat Perikatan Nasional untuk mengadakan darurat.
Ia dilihat ada sesuatu yang ingin dilindungkan iaitu legitimasi seorang Perdana Menteri, katanya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan secara langsung dalam rancangan antara politik dan undang-undang dengan tajuk Antara Raja dan Mahkamah di Jom Channel malam tadi. Barang diingatkan bahawa di bawah Perlembagaan Perkara 145/2, kita mempunyai peguam negara yang sepatutnya menasihati Perdana Menteri dan Agong dan mana-mana yang dilihat perlu. Peguam negara sewajarnya malah wajib menasihati PM pada tanggal 9 Januari supaya menghadap Agong untuk makluman ketiadaan majoriti. Andai betul peguam negara ada bersama Muhyiddin pada 11 Januari, adalah menjadi tugas beliau untuk memaklumkannya, malah menasihati Muhyiddin untuk berbuat demikian. Apabila peguam negara tidak memberitahu atau mungkin telah diberitahu tetapi Muhyiddin enggan mendengarnya, peguam negara perlu memaklumkannya kepada baginda tuanku. Itu tanggungjawab peguam negara. Inilah masalah pokok di negara ini. Pihak yang diberi tanggungjawab di bawah perlembagaan dan undang-undang seringkali takut untuk menjalankan tugas mereka, tegas Hanif. Kononnya atas alasan salah mencampuri urusan politik negara. Kalau peguam negara tidak faham, siapa lagi yang nak faham? Peguam negara adalah kedudukan tertinggi perundangan negara. Kalau sudah diberi nasihat tapi Muhyiddin tidak mahu mendengarnya atau memang berniat untuk tidak mahu memaklumkannya kepada rakyat dan Agong, itu adalah satu kesalahan. Perlu diingat bahawa soal legitimasi Perdana Menteri tidak mempunyai kesan kepada kesahihan darurat. Yang penting, Perdana Menteri yang tidak sah perlu dilucutkan jawatannya supaya proses seterusnya boleh dilakukan oleh Agong mengikut budi bicara baginda. Katanya negara kita di bawah perlembagaan tidak boleh membenarkan seseorang yang tidak berhak menjadi Perdana Menteri kekal berselindung di sebalik darurat kerana darurat tiada kena-mengena dengan isu keabsahan Perdana Menteri. Itu fakta. Hanif bersetuju dengan kenyataan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional telah mentadbir negara dengan melanggar keharmonian perlembagaan malah mengkhianati perlembagaan. Hanif dengan lantang menegaskan bahawa Muhyiddin telah mengkhianati dan menderhakai perlembagaan sebagai Perdana Menteri yang tidak meletakkan jawatan bila mengetahui ketiadaan majoriti pada 12 Januari lalu. Selagi tidak dimaklumkan, selagi itulah perlembagaan itu diderhakai dan diderhakai setiap saat oleh Muhyiddin. Muhyiddin memang tidak akan suka mendengar kenyataan ini, tapi itulah hakikat kebenarannya, wahai Perdana Menteri Tebuk Atap. Terimalah kerana kita hidup bukan untuk menongkat langit. Kita ada hari di mana kita dihisap dan diperhitungkan. Rakyat biasa, orang politik, ahli dewan rakyat, pengamal undang-undang dan ahli akademik perlu meluahkan kebenaran secara betul. Gelombang kecil akan berubah menjadi tsunami yang maha dahsyat. Pastinya Muhyiddin jauh di sudut hatinya, beliau tahu apa yang sepatutnya beliau lakukan. Tetapi mungkin orang di sekelilingnya yang khawatir akan kehilangan kuasa dan takut kehilangan peluang dalam dunia politik selepas ini. Mahkamah pula bertanggungjawab untuk mentafsir dan menerima pakai peruntukan perlembagaan untuk membantu dan memahami tadbir urus negara. Namun, ianya mempunyai had berkaitan dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, jangan sesekali disalahkan mahkamah atau istana kerana pokok permasalahan yang kita hadapi adalah nasihat yang datangnya daripada orang yang tiada kuasa dan nasihat yang dilihat ada kepentingan diri serta kerajaan yang dianutinya. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlina Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.